Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi sinopsis setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama untuk melihat kepada juzuk yang kelima, apakah perkara-perkara penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam juzuk yang kelima ini. Sempena kita telah melalui 5 hari bulan Ramadan, esok bagi Brunei Darussalam, dan juga pada hari ini 5 hari bulan Ramadan di negara-negara lain sekitar. Yang penting ialah kita akan melihat kandungan daripada juzuk ini. Juzuk ini keseluruhannya adalah daripada surah An-Nisa, dan semalam dalam sesi sebelum daripada ini kita telah melihat sedikit apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ini dalam juzuk yang keempat. Dalam juzuk ini kita akan melihat yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala meneruskan tentang penceritaan hubungan di antara suami isteri dan juga lain-lain, iaitu kita katakan sebagai hubungan kekeluargaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana jika sekiranya berlaku ketidakselesaan ataupun suasana yang tidak baik hubungan di antara suami dan isteri, maka bagaimanakah cara penyelesaiannya yang digelar di dalam Al-Quran di sini sebagai as-sulhu. As-sulhu iaitu penyelesaian, mencari perdamaian, cara yang terbaik untuk menyelesaikan keadaan tersebut. Seterusnya, perkara yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam juzuk ini ialah tentang 10 hak-hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36, iaitu yang bermula A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk melihat apakah 10 hak yang tersebut di dalam ayat ini, ayat 130 ayat 36 surah An-Nisa, dan kita lihat sama ada kita telah melaksanakan ataupun tidak hak-hak yang disebutkan di dalam ayat ini. Seterusnya, poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini kita ambil insya-Allah kan secara perkara-perkara yang besar, dan of course lah kan sangat banyak lagi lah perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini yang tak sempat kita sentuh, tetapi kita sentuh yang besar-besar kemungkinan yang sempat kita sentuh. Perkara yang ketiga ialah satu ayat yang sangat menarik berkenaan, iaitu surah An-Nisa ayat 41 ayat 41, di mana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini, maka diceritakan dalam hadis bahawa beliau menangis. Apakah ayat ini? Iaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Iaitu ayat 41 yang bermaksud dia bagaimana jika sekiranya setiap umat itu akan dibawa datang dengan syahid, iaitu saksi, dan kamu wahai Muhammad akan dibawa juga untuk menjadi saksi kepada manusia-manusia. Jadi apabila Nabi SAW mendengar ayat ini, maka Nabi menangis, dan kita cuba tengokkan kenapa Nabi SAW menangis berkenaan dengan ayat ini. Jadi pengertiannya insya-Allah boleh lihat dalam tafsir-tafsir yang lebih mendalam lah, insya-Allah digalakkan kepada kita semula supaya untuk melihat kepada tafsir kepada ayat ini, itu ayat 41 daripada surah An-Nisa. Seterusnya ialah perkara poin seterusnya yang kita boleh lihat di dalam surah ini, dalam juz ini, ialah menceritakan beberapa perkara yang dilakukan, yang dikatakan, yang didakwa oleh orang-orang Yahudi yang tidak betul. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan pembohongan ini, perkara-perkara yang dibohongi oleh orang-orang Yahudi juga disebutkan di dalam juzuk ini, dalam surah An-Nisa ini. Seterusnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 32 surah An-Nisa ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, iaitu Allah Taala berkata, janganlah kamu mengingin-inginkan atau bercita-cita ataupun kamu ini cuba untuk mengimpi-impikan apa yang telah Allah Taala lebihkan kepada sebahagian daripada kamu
Jadi sebahagian daripada kita mendapat nikmat daripada Allah dan sebahagian daripada kita tu kurang sikit, ada dengan sebab hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala melarang kita untuk merasai atau menginginkan apa yang orang lain dapat tu. Jadi kata setengah ulama di sini ialah dia kata jika sekiranya kalaulah hanya sekadar untuk mengimpikan adalah satu kesalahan, jadi bagaimana terdapat manusia-manusia sekarang ni yang cuba untuk membuang yang membuang apa membuang perbezaan di antara kelebihan-kelebihan yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kita. Jadi contoh sini yang dibawa ialah di antara lelaki dan perempuan, ada di kalangan manusia yang mendakwa bahawa perlunya kita buang hubungan perlu kita meletakkan persamaan di antara lelaki dan perempuan dalam segala hal. Maka itu sebenarnya adalah satu kesalahan yang tidak sepatutnya lah, kan. Jika sekiranya perkara itu memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada perbezaan, maka sepatutnya kita mestilah menerima perbezaan itu. Seterusnya ialah masalah menunaikan amanah. Menunaikan amanah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 58 surah An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Iaitu Allah sebutkan bahawa kita wajib untuk menunaikan amanah ini, melaksanakan amanah dan juga berhukum di kalangan manusia ini secara adil. Jika sekiranya kita ini menjadi hakim, kita ini menjadi apa-apalah kan yang menjadi bertugas sebab orang-orang yang akan memutuskan di antara sesama manusia. Jadi sepatutnya kita hendaklah amanah, kita hendaklah memberikan amanah kepada tuannya, kepada orang yang berhak, dan hendaklah berhukum di kalangan manusia ini dengan adil. Kerana itu adalah suruhan Allah, tak kira dia ni adalah orang-orang yang sama ada Islam ataupun tidak Islam dan sebagainya, mestilah ditunaikan dengan adil. Itu adalah ayat 58 daripada surah An-Nisa. Seterusnya ialah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita supaya mentaati Allah, mentaati Rasul dan juga mentaati ulil amri. Jadi di sini Allah Taala sebutkan ulil amri, iaitu orang-orang yang diberi tanggungjawab ataupun orang-orang yang bertanggungjawab, orang-orang yang berkuasa di kalangan kita, maka sepatutnya ialah kita mentaati mereka, kan. Termasuk di sinilah sama ada golongan ulama dalam masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam dan berkaitan pemerintahan. Maka orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga kuasa di sesebuah negara, sepatutnya kita memberikan ketaatan kepada mereka, iaitu sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan seterusnya, poin seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan selepas daripada itu sifat-sifat orang munafik, iaitu di antara yang disebutkan di sini ialah orang munafik ini, dia kalau apa-apa berlaku, mereka akan berhukum kepada selain daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka tidak mahu jika berhukum kepada syariat Allah, bahkan mereka nak berhukum kepada syariat yang selain daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah di antara sifat-sifat orang munafik. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala meminta daripada kita semua, orang-orang yang beriman, hendaklah at-taslim. At-taslim artinya ialah kita mestilah menyerah diri. Wa yusallimu taslima dalam ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa ini, iaitu sifat orang mukmin itu ialah apabila mereka ini berlaku apa-apa jadi masalah, mereka hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu perkara, maka mereka mestilah menerima keputusan Allah, keputusan Rasul itu dengan sepenuh-penuh hati. Tak ada lagi perasaan-perasaan menolak dan sebagainya. Kemudian seterusnya, perkara seterusnya juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam juzuk ini ialah masalah tadabbur, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia ini jika sekiranya mereka ini orang beriman, iaitu bila mereka ini membaca Quran, mereka ini tidak mentadabbur Quran. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 82, iaitu afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ianya bukan datang daripada Allah, nescaya akan kita dapati pertelingkahan ataupun perbezaan di antara satu tempat dengan satu tempat dalam ayat Quran, tapi kita tak akan dapati perkara itu. So bagaimana kita boleh dapati perkara itu, pertelingkahan dan sebagainya, jika sekiranya kita ini tidak memahami Al-Quran itu. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala meminta daripada kita hendaklah mentadabbur Al-Quran.
Jadi insya-Allah usaha yang kita buat ini adalah walaupun kita buat ini sedikit, iaitu mentadabbur juzuk-juzuk daripada Al-Quran, tapi inilah yang mampu kita buat, dan diharapkan kepada semua sahabat-sahabat semua agar memberikan masa untuk mentadabbur ayat demi ayat, muka surat demi muka surat, dan yang kita buat pada setiap pagi iaitu untuk mentadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran pada pukul 6 pagi. InsyaAllah moga-moga semua sahabat-sahabat dapat mengikutilah insyaAllah di Facebook kita insyaAllah. Seterusnya ialah perkara seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada kita supaya berjaga-jaga daripada musuh kita, dan hendaklah kita ni sentiasa menyahut seruan apabila diseru untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan juga tentang bahayanya kita ni mengikut syaitan, dan syaitan ini akan cuba sedaya upaya untuk melarikan kita daripada memperingati Allah dan juga menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan juga di hujung-hujung dalam juzuk ini ialah tentang bahayanya, iaitu kita membunuh sesama Muslim. Jadi maknanya secara tidak sebenar. Jadi oleh kerana itulah maka hendaklah menjauhi perkara ini. Perkara seterusnya ialah disebutkan juga tentang hukum untuk mengkosarkan sembahyang. Disebutkan juga sedikit dalam juzuk ini. Dan seterusnya ialah di dalam bahagian yang terakhir diceritakan tentang kembali lagi kepada masalah-masalah perhubungan, iaitu perhubungan yang baik yang mesti dilakukan di antara suami isteri dalam kekeluargaan. Maka perkara itu dipanggil asyarah ataupun hubungan az-zawjiyah yang baik. Jadi, dan jika sekiranya berlaku perkara-perkara yang tak baik, maka hendaklah diselesaikan dengan baik. Disebutkan hukum-hukum di situ tentang nusyuz, tentang perlunya keadilan, dan bagaimana jika sekiranya perlukan kepada perpisahan, bagaimana dilaksanakan dan sebagainya. Seterusnya di hujung-hujung juzuk ini kita akan melihat juga bagaimana Islam telah memberi panduan kepada kita bagaimana untuk dilakukan dalam masalah hubungan kekeluargaan lagi, insya-Allah. Jadi banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan di dalam surah ini, dalam juzuk ini, dalam surah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya ialah disebutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik sekali lagi di hujung-hujung juzuk ini. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita, dan kita perlu lagi insya-Allah untuk membaca dengan lebih detail lagi. Walaupun apa yang kita buat ini sebenarnya tidak cukup, kita perlu untuk membaca dengan detail setiap daripada ayat-ayat yang ada di dalam juzuk yang kelima ini, insya-Allah, sehingga bertemu lagi di juzuk yang keenam di sesi yang akan datang, insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.